Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membincangkan artikel mengenai potensi murid dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di prasekolah. Okey, nama saya Nurul Asmira binti Hasli 4174008341. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kanak-kanak bermula daripada 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan. Guru perlu melaksanakan aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna bagi meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak. Islam juga mengambil berat mengenai pendidikan terhadap kanak-kanak. Mereka mudah meniru dan mencontohi orang sekeliling. Pengejaran kepada kanak-kanak berasaskan rutin harian kerana pengetahuan mereka melalui cara berfikir dan perkara yang logik yang maujud. Oleh itu, mudah untuk pembentukan tingkah laku mereka melalui pemahaman terhadap jiwa mereka. Pembentukan potensi murid berjaya memerlukan guru yang mendapat pendidikan dari segi akidah dan akhlak selain kaedah dan teknik mengajar. Okey, seterusnya perkembangan potensi kanak-kanak menurut Islam, dia terdapat dua, iaitu perkembangan rohani dan perkembangan sosial emosi. Okey, saya akan mulakan dengan perkembangan rohani. Okey, Islam mengutamakan perkembangan rohani kanak-kanak, khususnya perkembangan akidah serta pengetahuan Islam sendiri. Perkembangan potensi rohani dilaksanakan dengan menjadikan syiar Islam dan akhlak sebagai rutin potensi manusia sejak kecil. Berdasarkan fitrah, perkara itu dinukilankan dalam surah Al-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Pendidikan Islam mendidik, membina dan melatih potensi manusia berdasarkan ajaran Islam. PMP Pendidikan Islam pula merupakan satu proses bertujuan guru berperanan menyampaikan ilmu fardu ain serta menyeronokkan kepada murid-murid prasekolah sebagai penyediaan untuk kehidupan. Okey, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meletakkan tunjangkan rohanian, sikap dan nilai sebagai salah satu aspek yang dikembangkan di prasekolah agar murid dapat mengamalkan nilai pendidikan Islam dalam kehidupan seharian. Mengubah tingkah laku murid ketika guru dan murid berinteraksi dengan mata pelajaran. Seterusnya, perkembangan sosial emosi. Perkembangan sosial emosi murid prasekolah berlaku sepanjang masa, khususnya berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PMP Pendidikan Islam. Pendidikan di prasekolah menitikkan perkembangan ini agar terbinanya pencapaian emosi yang positif, dapat membina konsep kendiri positif serta mempunyai kemampuan berkomunikasi dan kebolehan sosial. Oleh hal yang demikian, sosial emosi dibangunkan melalui tunjang keterampilan diri dan perkembangan agar sepanjang masa ketika murid berada di prasekolah, penerapan tunjang ini diharapkan agar murid mempunyai kemantangan emosi, kemampuan interaksi dengan orang lain dan mampu melakukan tugasan berkumpulan dan tahu menghormati perasaan serta hak orang lain. Seterusnya, membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Apabila proses PMP berjaya dilaksanakan dengan berkesan, dapat memperkembangkan rohani dan sosial emosi murid yang membawa kefahaman tauhid, seterusnya mengubah akidah dan akhlaknya. Okey, metodologi dalam artikel ini pula menggunakan instrumen utama iaitu pemerhatian. Data pemerhatian pula ditriangulasikan dengan data temu bual dan analisis dokumen.
Pengkaji juga menumpukan kajian ini dengan melalui pelaksanaan PMP guru dengan memperkembangkan potensi murid melalui dua aspek iaitu rohani dan emosi. Seterusnya, pemilihan peserta kajian, penggunaan persempelan bertujuan dan kesahan dan kebolehpercayaan diperolehi dengan pemilihan peserta yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanina Syamimi binti Kamaruzaman, nombor metrik 417-400-8511. Okey, seterusnya ialah dapatan dan perbincangan. Dapatan kajian ini dianalisis berdasarkan dua persoalan kajian. Data yang dikumpulkan melalui teknik pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen mendapati guru memperkembangkan potensi murid dengan pelbagai cara melalui PMP di dalam bilik darjah. Guru yang berperibadi mulia, berilmu dan menunjukkan akhlak yang baik akan memberi kesan yang positif kepada kanak-kanak. Seterusnya ialah teknik guru membantu perkembangan potensi rohani murid, iaitu kanak-kanak itu sendiri. Okey, macam mana guru ni boleh membantu murid? Yang pertama ialah sebelum memulakan sesi PMP, guru boleh memulakan dengan memberi salam terlebih dahulu dan juga membaca doa secara bersama-sama dengan kanak-kanak itu sendiri. Dengan itu kanak-kanak itu akan tahu bila kita membaca doa ni ibarat memberi ataupun meminta keberkatan sebelum memulakan sesi pembelajaran. Okey, selepas itu guru boleh meminta kanak-kanak duduk dalam keadaan tertib, diam dan juga sopan. Di situ kanak-kanak ini akan belajar bagaimana nak duduk ataupun bersabar dalam sesuatu keadaan. Seterusnya ialah penerapan kerohanian juga didapati semasa set induksi. Kenapa set induksi ni penting? Sebab kalau set induksi ni menarik dan dapat menarik perhatian kanak-kanak, kanak-kanak ini akan rasa bersemangat untuk belajar. Contohnya guru tu memulakan set induksi ni dengan bertanyakan khabar. Macam, apa khabar murid-murid? Okey, bila kanak-kanak tu jawab, baik, Alhamdulillah cikgu. Mereka akan jawab dengan keadaan yang bersemangat. Selain itu, macam mana guru nak terapkan perkembangan rohani kanak-kanak ni dengan membuat amalan solat setiap pagi. Contohnya solat sunat duha dan solat yang berkaitan dengan perkembangan rohani murid-murid. Selain itu, guru juga boleh membantu dengan mengajar ataupun membantu kanak-kanak dengan menghafal surah-surah. Dengan ini kanak-kanak tu boleh diterapkan nilai-nilai rohani di dalam diri mereka. Okey, seterusnya ialah teknik guru mengembangkan potensi sosio-emosi murid. Yang pertama, guru ni perlulah menggunakan perkataan-perkataan yang baik seperti pandai, bagus, alhamdulillah kepada kanak-kanak ni supaya mereka dapat rasakan sesuatu perasaan seperti dihargai oleh guru mereka. Seterusnya, contoh, kalau kanak-kanak tu mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru, guru boleh menghadiahkan dengan memberikan tepukan tangan bersama dengan guru-guru yang lain. Okey, tepuk tangan ni dapat meningkatkan rasa keyakinan diri kanak-kanak itu sendiri. Seterusnya, aktiviti berkumpulan ni dapat memupuk sifat bekerjasama dan juga dapat menggembirakan kanak-kanak tersebut. Contohnya, kanak-kanak ni dapat bermain secara berkumpulan. Dia dapat berinteraksi dengan kawan-kawan dia ataupun dapat tahu macam mana cara nak bergaul dengan kawan-kawan dia tanpa bergaduh. Okey, seterusnya ialah memberikan ganjaran seperti pujian. Patut diberikan sebab pujian ni dapat memberikan satu motivasi kepada kanak-kanak ni untuk terus yakin diri dan juga bersemangat dalam pembelajaran mereka. Dan yang terakhir sekali ialah pembelajaran kanak-kanak ni haruslah bersifat mengikut fitrah dan mengikut semula jadi. Contohnya, kalau kanak-kanak tu minat untuk bermain, kita sebagai guru ni perlu biarkan dia bermain, tapi kena guna keseimbangan antara aktiviti bermain dan juga pembelajaran. Okey, sebagai kesimpulannya, perkembangan potensi diri merupakan fitrah manusia. Oleh itu, sebagai ibu bapa atau guru perlulah membina dan mengembangkan potensi rohani dan sosio-emosi murid mengikut perkembangan dan kemampuan diri mereka. Sekian, terima kasih.